300 lah. Tu kira settle lah. Itu cara kedua tadi Okey. Cara kedua. Boleh faham So cara yang pertama tadi macam mana nak claim insurans orang tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Semua berada di dalam page Ebros dan follow page Ebros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, saya Uzair Azam. Pakaran kami di Ebros adalah untuk membantu terutamanya mereka yang bekerja dalam sektor swasta. Apa sektor swasta? Kerana orang yang bekerja dalam sektor ni kebanyakannya pergi kerjanya pagi dan baliknya petang, dan mungkin ada kala sampai malam yang menyebabkan mereka sibuk hingga terpaksa melupakan hal-hal yang kecil ni. Okey, masalahnya adalah terlalu ramai anda dekat luar sana yang mungkin bekerja dalam sektor swasta ni yang tak ada masa untuk keluar dari tempat kerja hanya untuk menguruskan pembaruan insurans kenderaan anda ataupun road tax kenderaan anda. Okey, atau mungkin ada di kalangan anda yang duduk di satu kawasan yang tak ada kedai yang khas untuk renew insurans kenderaan anda. Apa kata biar kami bantu anda di luar sana untuk menyelesaikan masalah tersebut, okey? Supaya masalah tu tak mengganggu tidur anda, okey? Tak mengganggu, mungkin masalah kecil boleh menyebabkan suami isteri bergaduh, anak-anak kurang kasih sayang kan. So apa kata kami bantu anda, bukan setakat renew insurans tapi road tax, dan kami yang istimewanya kami hantarkan polisi insurans dan road tax tersebut pada anda secara percuma tau. Percuma, tak ada bayaran, sehingga ke hadapan pintu gate rumah anda ataupun pada tangan anda sendiri. Tadi saya baru je hantarkan pada pemilik kedai makan DZ di Taman Aman Senai. Istimewa kan? Jadi kalau anda nak dibantu, boleh komen nak di bawah ataupun PM kami di Messenger, okey, dan berhubung dengan kami dan kami akan dapatkan detail anda dan kita akan ke langkah seterusnya lah. Cara kedua, boleh faham So cara yang pertama tadi macam mana nak claim insurans orang tu kan, insurans kenderaan orang tu iaitu third party tadi. Okey, kalau kita nak claim insurans kenderaan orang tu, syarat dia adalah dua-dua ni, kita dengan orang yang melanggar tu kena pergi ke balai polis dan masing-masing buat report. Okey, masing-masing ceritakan pada polis apa yang jadi, dan lepas tu anda boleh claim insurans daripada orang tu. Okey, itu cerita lain lah. Okey, kalau salah seorang, kalau anda je yang pergi, ingat kalau anda je yang pergi buat report tu seorang-seorang, anda terpaksa claim insurans kenderaan anda sendiri. Maksudnya anda dah rugi dekat situ. Okey, maksudnya orang tu macam dia anggap langgar lari lah, dia kira untung macam tu je. Boleh faham ke faham setakat ni? Contohlah saya bagi situasi anda dilanggar. Okey, lepas tu anda deal dengan orang tu. Okey, jom kita buat report polis. Dah deal ni, tapi sampai masa dia tak datang buat report polis, akhirnya insurans anda akan efek kat situ. Maksudnya kerosakan pada kereta anda tu anda kena cover guna insurans anda sendiri. Kat situ dah rugi Okey, so apa kita nak buat supaya orang ni tak lari daripada untuk buat report sekali? So saya ada senaraikan empat langkah yang boleh anda buat lah. Okey, sebab sebenarnya dia bukan nak elak terus orang tu tak boleh lari, tapi saya senaraikan 4 langkah ni untuk kurangkan, sebab kita tak tahu niat seseorang tu bila dia dah langgar kita kan. Adakah dia nak lari terus kan, pentingkan diri ke, sebab kereta dia tak ada cala pun, kereta anda yang teruk kan. So kita tak tahu hati orang ni macam mana.
Jadi saya sediakan 4 langkah. Okey, yang pertama, ambil nombor telefon dia. Okey, ambil nombor telefon dia. Yang kedua, kalau boleh, ambil alamat dia. Okey, ambil alamat dia ataupun ambil gambar IC dia kalau boleh. Tapi IC memang ada alamat. Tapi mungkin alamat tu alamat lama. Alamat lama. Sebab tu ambil dua-dua. Ambil alamat dengan gambar IC kalau boleh. Okey, yang ketiga, ambil gambar kereta orang tu dengan nampak nombor plate kereta orang tu lah. Okey. Dan yang keempat adalah ambil gambar kerosakan anda dan dia yang alami tu. Okey, 4 langkah ni, 4 benda ni yang anda boleh buat ni. Dia bukan cakap garanti orang ni boleh ikut dan tak sampai ke balai. Sebab ada kes yang walaupun ada benda ni, okey, ada benda 4 ni, dia tetap lari juga. Sebab tu saya cakap macam tu. Dia cuma boleh, maksudnya anda boleh follow up lah dengan dia. Sebab kalau kita pergi pejabat polis, okey, contohlah anda cakap, saya ada detail-detail orang ni, kemungkinan besar polis akan cakap okey, tak apa, nanti kita akan hubungi dia. Tapi kemungkinan besar benda tu tak berlaku lah. Sebab anda kena follow up sendiri orang tu. Sebab tu anda ada 2 choice tadi, sama ada nak claim insurans dia ataupun nak settle tepi je. Settle tepi ni pastikan anda ada kontak mekanik atau pomen lah yang dikenali supaya boleh anggarkan harga kerosakan tu berapa. So itu je yang boleh anda buat. Okay, kalau anda misalnya dilanggar oleh orang, okay, tak mestilah dilanggar belakang ke apa. Cumanya kalau pelanggaran tu terjadi pada situasi anda bersalah, maksudnya anda buat U-turn tapi tak tengok di tempat yang tak boleh buat U-turn dan dilanggar. Ada satu kes, bila benda tu jadi, buat report polis, anda didapati bersalah, anda pula dikenakan kesalahan tu. So kena pastikan yang anda berada di pihak yang betul sebelum buat report polis tu. Kalau dah pasti, boleh ikuti langkah-langkah tadi. So harapnya benda ni, na'udzubillah lah, nak elakkan dia boleh terjadi lah dalam hidup kita. Tapi malang tu tak berbau, okay? So kita just ambil ilmu ni. Mungkin kalau ada rakan boleh kongsi dengan dia. Yang penting tu lah 4 tadi. Kalau nak claim insurans, ambil nombor telefon orang tu, ambil gambar, minta alamat dia atau ambil gambar IC, ambil gambar kereta yang boleh nampak nombor plate sekali, atau ambil gambar kerosakan kereta anda dan dia. Okey, itu 4 yang anda boleh guna kalau anda menghadapi situasi tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa di masa akan datang. Mungkin tips ataupun story yang berbeza. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.